Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, kelas kita hari ni mula lambat sikit lah, 2.30. Okey, tapi sekarang dah 2.35, saya bagi masa 5 minit ni untuk you all masuk ke kelas. Sekarang ni current participant ada 29 orang, lagi 11 orang mana ni? Ketua kelas panggil kawan-kawan yang belum lagi berjaya masuk tu ke tak jumpa link ke apa ke, bagi dalam grup lah. Nidam, Aina Afifah join apa tu? Oh, join pakai laptop awak. Okey, tak apa. Yang share laptop kawan, bagi tahu. Okey. Alright, so sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, kita buka dulu dengan surah Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Okey. So ini adalah minggu yang ke-6. Minggu depan you all akan bercuti, semester break, dan kita naik balik minggu yang ke-7. Minggu yang ke-8 insyaAllah kita akan sit for midterm test. Okay, midterm test that will be covered chapter 1 until chapter 3. So it's very important for us to complete kita punya chapter 3 pada hari inilah, so that let's say you nak buat revision ke apa, kita dah pun masuk ataupun kita dah pun cover 3 chapter ini untuk masuk dalam kita punya midterm test. Okay. Alright, so kita punya assignment, saya akan briefing pada minggu yang ke-7 berserta dengan chapter yang ke-4. Kita discuss chapter, terus kita masuk kepada kita punya assignment. Okay, kita masuk kepada kita punya assignment. Senang. Macam tu cara saya lah. Cara Puan Salina yang mengajar 2 lagi kelas mungkin berbeza. Tapi you dalam kelas saya kena ikut cara saya lah. Okay. Minggu yang ke-7 nanti. Sabar ya. Belum lagi masa untuk kita buat assignment. Okay. Alright. Apa lagi nak cakap? Berkenaan dengan allowance. Berkenaan dengan allowance, Puan Zainah dah mention masuk hari ni. InsyaAllah masuk hari ni. Ada juga student yang bertanya bila nak masuk kan. So hari ni dah pun boleh check. Kalau tak masuk tu barulah boleh refer pada mereka yang berkenaan lah. Okay. Okay. Sebelum tu ada apa-apa nak tanya ke? Berkenaan yang bukan berkenaan dengan MGT. Ada apa-apa nak tanya? Ada ke? Luar pada topik. Tak ada. Kalau tak ada, saya teruskan dengan ni lah ya. Chapter yang ketiga ni. Oh sorry, jap. Kita masuk kepada subtopik organizing. Okay. So, before this, kenapa pula saya pergi pangkah? Masya Allah. Before this, kita study about management minggu lepas covered about the what is management and 2 function of management, iaitu leading and planning. So minggu ini ada 4 benda yang kita akan tengok, iaitu 2 lagi function of management, organizing dan juga controlling. Okay, so kita sambung dengan level of management dan juga basic skill of manager. So hari ini ada 4 benda yang kita akan study. Okay, alright. So organizing juga dia salah satu benda yang berkait rapat dengan management function. So what is organizing? Siapa boleh beritahu saya? Apa difaham tentang organizing? Apa? Bila saya kata organizing, apa yang you boleh gambarkan? Siapa boleh share? Tersusun. Okay, Afrina kata tersusun. Lagi? Benda yang tersusun lagi apa? Susunan. Alright, lagi?
Mengatur. Eva kata mengatur. Lagi seorang? Satu lagi. Tengok pada gambar pun, apa yang you nampak? Mengurus. Mengatur, mengurus benda yang tersusun. Itulah organizing. Okay, bila word dalam English teratur, betul Ahmed? Okay, bila word dalam English dia ada ing dekat belakang dia ni. Ada ing bermaksud dia berbentuk perbuatan. Okay, gimana kat luar? Okay. Dia bermaksud perbuatan. So organizing ni macam menyusun, mengatur, semua itulah maksud dia. Okay. Dalam kata lain, in a proper definition, dia kata means to structure, to arrange the relationship between people. Termasuklah ni. Relationship between people. Kita atur, kita organize kita punya relationship kita dengan kawan-kawan, dengan mak ayah, dengan lecturer, dengan saudara mara. So when we have a good communication with different people ni, kita boleh build a good relationship. Okay. Kalau kita, the way we talk to different people, bercakap dengan lecturer, bercakap dengan kawan, approachesnya berbeza. So kita arrange elok-elok. Cakap dengan kawan macam ni gaya dia. Cakap dengan lecturer gaya lain sikit. Dengan mak ayah pun lain, dengan adik-beradik lain. Ada orang kata dia tu dekat luar dengan kawan-kawan bising-bising, tapi dengan family diam je. Ada yang macam tu, ada yang terbalik. Sebab kita punya relationship dengan orang ni sebenarnya dia berbeza-beza cara pengendalian dia. Okay. Apa lagi yang kita nak arrange? The work to be done. So dalam you as a student pun you kena organize. Which one is more prioritized? Yang penting kita siapkan dulu. Sekarang ni assignment MGT tak ada lagi. So mungkin MGT letak kat belakang dulu subjeknya. Mungkin ELC dah bermula, account dah bermula, UED dah bermula, yang tu you take as important dulu. So you organize everything, you plan everything. Ada you punya carta mungkin yang dah siap, you tick. Yang ni dah siap. Okay. Apa lagi? The facilities. Penggunaan kemudahan, contoh you berada di asrama kan, berada di kolej kediaman, you are given to use all the facilities. Nak guna library boleh, nak pergi jogging pun sekarang boleh, nak guna peralatan sukan pun boleh, difahamkan boleh tempah sampai tengah malam pun ada. So you organize baik-baik benda tu. Janganlah bila you rasa macam ni bukan you punya, you pun lonjak-lonjak atas katil, patah katil, conteng meja lah, conteng dinding lah, no. You need to have your own responsible. Okay, so the arrangement of the relationship, work to be done, facilities untuk apa? To achieve kita punya goals. Okay. Kalau you nampak gambar kat bawah kan, ada dua situasi yang berbeza. Satu tu macam berterabur sangat. Bila kita berurusan dengan orang yang ada office yang macam ni pun kita boleh baca attitude dia ni macam mana, karakteristik dia ni macam mana. Bila hantar dokumen mesti rasa macam ni lambat ni dokumen nak kena proses ni. Nampak bertimbun atas meja. Compared tu yang sebelah tu very tidy, very well organised dan sebagainya, dia memberikan good expectation. Bila orang datang kepada kita punya office. Gambar gambar yang belah paling kiri tu pula, all the toys mak dia lah, it is very good mom lah. Okay, dia dah well organised dah, letak dalam bekas masing-masing, siap dengan label, senang untuk dicapai. Lepas ni kalau berterabur pun masuk dekat kotak yang telah pun di label. Dari segi psikologi pun, bila kita well organised kita punya work section ataupun you punya tempat study ataupun kat rumah you, bilik you, kalau you
memang jenis yang tak boleh tengok benda yang berterabur. Sebenarnya dari segi psikologi pun dia meningkatkan lagi semangat kita. Bila kita berada di kawasan yang tidak well managed ni, yang tidak diorganize elok-elok ni, dia mendatangkan pressure. Dah lah kita banyak kerja, kita banyak benda nak disettlekan. Bila kawasan yang kita nak duduk tu pun tak dikemas elok-elok, lagilah bertambah kita punya pressure. Ada orang kata bila orang tu terlampau well organized ni, dia dikenali sebagai OCD. Okay, baik. Dia dikenali sebagai OCD. Tapi dia ada OCD yang minor, OCD yang betul-betul OCD ni. OCD yang betul-betul kronik ni, kalau dia kadang-kadang dia boleh datang menjurus kepada anxiety. Dia tak boleh tengok benda yang berlainan warna, dia kena susun sekali. Even though bila dia pergi office, dia teringat, alamak pensel tak susun lagi, so dia jadi macam susah hati dan sebagainya. Itu peringkat yang major lah. Kalau yang mild punya OCD ni, dia tak boleh tengok lah benda yang bersepah ni. Okay. Begitu juga dalam kita punya management. Dalam management kita kena organize kita punya filing, kita kena organize kita punya schedule, kena organize kita punya in doing a marketing. Bila kita nak produce barang pun kena well organized. Okay. Right, so that one is for organizing. How about the organization, organisasi yang bermaksud kita punya business ni. So dia kata organisation ini adalah an open system communication among people. Okay, within our organisation, actually we have a lots of employee lah. Kalau tak ramai pun ada seorang, dua orang, tiga orang. Mereka ni pun kita punya ahli organisasi, yang mana bila kita berada dalam satu organisasi, it's very important to us to have a good communication. Tak boleh lah CE buat hal sendiri je. Kalau macam tu jangan kerja berkumpulan, jangan bekerja dalam organisasi, kerja seorang-seorang. So within our organisation kena ada kena ada communication way yang sangat bagus kita dengan orang lain. Sebab bila kita berada dalam kita punya company ni, dalam kita punya organisasi, percakapan kita ni sentiasa ada. Nak cakap pasal gosip, nak cakap pasal informasi, nak cakap pasal nak delivery message yang berbentuk berbentuk ilmiah, tak ilmiah semua. So communication itu mesti akan berlaku. Okay. Within a specific context for the purpose of achieving common goals through cooperative effort, yang bermaksud Allahu Akbar. Sekejap. Baru masuk ramai ni. Okay, yang bermaksud bila Okay, no jangan kacau. Yang bermaksud mana tadi? Baru masuk ramai ni. Mengganggu saya dah. Within a specific context, yang bermaksud dalam sebuah organisasi tu, communication yang kita sampaikan itu adalah communication yang formal. Okay, for the purpose of achieving common goals, bertujuan untuk mencapai matlamat company itulah melalui apa? Through cooperative effort, melalui kerjasama dalam kumpulan kita tu, dalam kita punya organisasi tu. Okay, so itu adalah organisation yang berkait rapat dengan orang yang berada di dalam organisasi kita tu. Cara kita bercakap, cara kita delivery message dalam konteks yang formal, untuk apa? Untuk capai goals melalui kerjasama dalam kumpulan tu lah. Okay, next adalah function yang terakhir, iaitu controlling. So bermaksud kita dah cover about the planning, about the leading, about the organising, and last but not least adalah controlling. Kita nak control, kita nak monitoring. Kita nak kawal lah, maksudnya kita nak monitor how well the organisation is achieving goal. Sejauh mana kita punya organisasi ini capai kita punya goal. Standardnya macam mana, performance-nya macam mana, and take action to maintain. Dan juga dan pada masa yang sama kita nak maintain performance yang bagus, kita nak improve lagi jadi lebih baik.
and we want to make correction to our performance is our performance is not achieving our goals. For example, performance tak berapa bagus. So bila tak berapa bagus, apa correction action yang kita akan ambil? So kita nak melihat kepada kawalan, cara mengawal kita punya organisasi itulah. Okay. And another definition, making something happen the way it was planned to happen. That's why dalam management function planning kita letakkan nombor 1. First thing we need to do adalah kita kena plan dulu. Sebab nanti at the end kita senang untuk control. Whatever we have planned before, is it achieving our performance or not? Okay, kalau tak achieve apa kena buat? Kalau dah achieve, nak tambah baik lagi macam mana? Kalau kita dah plan something tu, nak capai sales 20,000. Kalau at the end bila kita nak menilai tak capai, apa perlu kita buat? Bila dah capai nak buat apa lagi? Okay. So dalam controlling juga is the process that we need responsible from our manager to go through to control our organisation. Untuk kita melaksanakan controlling ni kita perlukan ketua juga. Dia yang assess all the activities yang ada dalam kita punya organisasi. Okay. Right, so how about the organizational control? Tadi general controlling about apa? Sekarang ni kita nak masuk pada organizational control. So dalam organizational control ni, dia ni adalah systematic process through which managers regulate organizational activities to make them consistent. Dalam kita punya organisasi, you need to know we have a lot of activities. We have marketing activities, we have production activities, we have human resource activities, we have apa lagi? Event manager, event yang manage event, yang manage production, yang manage kita punya financial, this all include in organization activities. So it's very important for us to have our manager that will integrate all the activities and make sure that all these activities consistent. Kalau bagus, kena sentiasa bagus je. Kalau dia naik lebih bagus, tak apalah. Kalau dia turun, jadi tak bagus, memuaskan saja. So, it's a manager responsible untuk perbaiki keadaan tersebut. With the expectation established in plan, yang mana nak jadi konsisten tadi ni seperti apa yang telah diplan sebelum ini, and to help them achieve all predetermined standard of performance, dan juga untuk membantu kesemua pekerja yang bekerja di bawah satu institusi tadi tu mencapai standard yang telah pun ditetapkan, standard of performance. Let's say lah standard of performance pada tahun itu mencapai bilangan pekerja seramai 100 orang. So adakah kita punya organisasi itu mencapai 100 orang pekerja yang berada di organisasi? Kalau tak capai, tak konsisten, manager need to do some correction. Okay, sebab itu yang telah diplan. Kalau tak jadi, kena buat correction. Ataupun dia nak terima saja benda tu. Mungkin dia kata kita punya cost pun tak berapa nak bagus, kita punya financial pun tak berapa nak bagus. Kita tak capai 100 tapi kita capai 75%, 75 orang. So ini dikira sebagai acceptable. Okay, itu contohlah. Okay, so ini adalah controlling process. Dalam control, we have 4 processes. Starting with setting standard for performance. Kita kena setkan apa yang kita nak capai. Kita kena setkan dulu standardnya apa untuk performance itu.
Okay. Mungkin kita dah setkan in earlier. Pada tahun ini kita nak apa ni? Nak apa? Nak tingkatkan sales 50% from last year. Banyak tu 50%. So in early year kita dah setkan standard of performance sebanyak itu. Itu ya. Statementnya adalah 50% nak tingkatkan sales. Okay. Besides that, our performance ataupun our standard standard yang kita letakkan tadi mestilah benda yang boleh di-compare dengan actual performance, dengan real performance nanti. Tak boleh lah cakap benda yang tak boleh nak compare. Contoh apa yang tak boleh nak compare? Contoh apa benda tak boleh nak compare? Apa? Benda yang tak boleh nak compare lah dari segi statistik ataupun dari segi bacaan ataupun dia punya tanda aras tak boleh nak compare. Okay, make sure dia boleh di-compare. Okay, dan so number one kita dah set kita punya standard for performance. Number two, kita nak measuring actual performance. Kita nak measure pada masa setahun tu adakah 50% sales mampu dicapai ataupun tidak. So actual performance in real life dalam pada waktu itu, pada situasi itu dapat capai atau tidak. Let's say tak capai 35% je. Tu adalah actual. Benda yang terjadi waktu itu, performance kita salesnya adalah 35% sahaja. Contoh. Dia kata kat sini measuring actual performance tu mestilah benda yang boleh measure. Okay. Benda yang what to measure, when to measure. Contoh tadi saya kata yang sales tadi kan, what to measure adalah sales. When to measure, kita ambil masa setahun. How frequently to measure, mungkin saya kata dalam masa setahun 2 kali saya nak measure. Okay, so bila dah sampai akhir tahun, tengok-tengok tak capai 50%, 35% je sales. Okay, right. So proses yang seterusnya compare actual performance with standard. Kita pun compare lah 50% tolak 30%, rupa-rupanya 15% lagi yang kita tak capai. Okay, so the last process adalah responding to deviation, yang bermaksud adakah 15% yang kita tak capai ni kita nak accept ataupun kita nak buat correction. Kalau kita rasa macam tak boleh ni, kena buat penambahbaikan. Banyak. Okey, banyaklah. Umi di kelas. Banyak lagi yang tak capai 15%. So kita nak buat correction, kita tambah baik dari segi marketing, kita tambah baik dari segi quality of our product. Okay, so itu adalah responding to deviation, yang bermaksud sama ada kita nak kekalkan situasi sebegitu ataupun kita nak make a correction for the better performance lah. Boleh? Faham tak ada 4 process of controlling? Boleh ke adik-adik? Boleh. Boleh. Okey, kalau boleh, bila saya kata saya dah tetapkan pada tahun ni saya nak hire 150 orang pekerja. So proses mana yang saya cakapkan ni? Proses mana? Saya kata tahun ni saya nak hire 150 orang pekerja. Mana satu proses? Setting standard ke, measuring actual performance ke, comparing actual performance with the standard ke, ataupun responding to deviation? Setting standard. Standard. Good, setting standard lah. Apa benda yang saya nak kena capai dulu ni? Okay. Then apa lagi? Alright, kalau saya kata rupa-rupanya saya hire lebih daripada 150 orang tu. Saya dapat hire 170 orang, yang bermaksud ada 10 orang terlebih. So kat mana saya punya proses sekarang ni?
Kat mana? Standard ni adalah 150. Tiba-tiba in a realnya saya dapat hire 170. Oh, bermaksud saya telah lebih hire orang 20 orang. Saya berada di proses yang mana ni? Comparing Comparing. actual performance. Yes, compare lah. Saya compare saya punya standard tadi 150 orang dengan actual performance 170 orang. Alhamdulillah ada juga yang jawab ni ya. Okay, so sekarang kita pergi kepada, kita dah habis dah cerita pasal four function of management. Siapa boleh beritahu saya apakah four function of management? Tulis dekat bahagian chat. Four function of management yang kita study last week ada 2, minggu ni ada 2. Tulis dekat chat sekarang. Alright, controlling lagi. Planning. Mana datang management ni? Controlling, planning lagi 2. Organizing, the last one. Okay, so saya nampak ada mana datang? Betul lah ni. Controlling betul, management bukan ya. Planning betul, leading betul, organizing. Adilah, sole proprietorship ke? Sole proprietorship tu tajuk chapter yang kedua, business of ownership of business. Jangan terkeliru. Chapter ketiga adalah chapter management. Siapa jawab management tadi? Ainul Madiah, management adalah tajuk kita. Chapter ketiga, management. So kita study about what is management dulu. Dan kita masuk kepada function of management. Ada 4 tu Planning, leading, organizing, controlling. Okay, ingat tu masuk dalam exam tak tahu. Okay, tak habis lagi bahasa controlling ni sebenarnya. Okay, kita ada 3 types of controlling. Kita ada preventive or feed forward or steering control. And number 2, we have concurrent or screening control. Number 3, we have feedback or post-action or corrective control. Jenuh nak ingat satu-satu. Okay, yang ada palang-palang ni, you ingat satu sudahlah. 3 type of controlling, we have preventive. Kalau you ingat preventive lah. Okay, yang kedua kita ada concurrent. Yang ketiga kita ada feedback. So yang palang-palang ini dengan kata nama lain. In other words. So you ingat satu pun dah memadai dah. Okay. Alright. So apa beza ketiga-tiga jenis controlling ini? Preventive adalah kita fokus kepada kita nak detect benda yang berlaku in early stage. Nama pun preventive. Nak elak. Okay. So kita fokus on detecting undesirable sama ada materials, financial, human resource yang mana kita concludekan dia, kita includekan dia as input. Input ya. Benda yang tak jadi lagi end product ataupun benda yang tak jadi lagi kita punya output. So dia input sekarang ni. Dia berada di stage permulaan, early stage. Okay. Alright. So kalaulah sesuatu berlaku di peringkat material yang kita gunakan tidak berapa bagus. Contoh, material ini terlalu nipis. Bila kena, contoh tudung. Okay, material tudung ni terlampau nipis. Bila kita iron yang panas sikit ni dah berlubang. So kiranya material dia tak berkualiti lah. So kita detect benda tu pada preventive punya
stage. Okay. Bagusnya bila kita dapat detect benda ni awal-awal, kita dapat kurangkan cost. Let's say kalau benda tu dah terjadi dah sampai ke peringkat nak keluar, nak di launch, baru kita detect, kosnya sangat tinggi lah sebab benda tu dah berjalan. Bagus kalau kita boleh detect pada peringkat preventif. Okay. Yang kedua adalah kita control pada waktu concurrent ataupun screening control. Iaitu kita fokus on the transformation process. Proses kita nak transfer kita punya material tadi tu, kita punya bergelung-gelung kain tadi tu, nak transform jadi shawl. So berada di situasi concurrent, situasi transformation. Nak menggunting, nak menjahit, nak mencantum, nak mewarna, nak melukis. Semua itulah proses untuk jadikan kita punya kain ni nak jadi tudung. So dia adalah concurrent ataupun dia adalah transformation process. So kita kena control lah mesin yang kita guna pakai tu berada di situasi yang bagus, functioning properly. Kita punya pekerja pun bilangannya cukup, conditionnya bagus, sihat walafiat. Bekalan elektrik pun mencukupi ataupun tak ada gangguan bekalan elektrik. So kita control pada waktu transformation process ataupun concurrent. And the last one adalah kita kena control di peringkat dah pun terhasil produk itu ataupun kita namakan sebagai output. Okay, focuses on discovering undesirable output. Bila dah jadi dah, sehelai shawl tu dah elok dah. Okay, bila dah elok okey lah boleh dimarketkan. Tetapi kalau ada defect kita detect pada waktu itu, what should we do? Kita nak implement correction action ke ataupun kita nak launchkan juga tudung itu with an affordable price. Kita reduce price. Bersesuaianlah dengan kualiti dia. Okay, ada benda defect lah. Biasa kita dengar kan, kalau butik-butik mana barang-barang yang defect dia jual dengan harga yang lebih murah. So itu adalah di peringkat yang mana produk itu telah pun terhasil. Boleh faham 3 type? Saya pun ada belit dah ni. Boleh faham 3 types of controlling? Boleh. Boleh Boleh. Okey, kalau saya kata ini adalah proses of saya nak control pada masa saya nak buat kerusi. So saya control pada stage mana? Bila saya kata okey, kerusi ni tengah dipotong, tengah dicat. Concurrent. Concurrent. Lain? Screening control. Right, betul. Concurrent or screening control. Yang saya maksudkan tadi tu adalah transformation process lah. Di mana dia berada di controlling of concurrent or screening control. Kalau saya kata saya detect undesirable benda yang berlaku iaitu kita kekurangan modal, duit tak cukup. So saya maksudkan control ini pada peringkat Steering control. pandai, Fahmi. Screening control. Okay, fahamlah tu. Hal lain pun harapnya faham lah. Cuma nak je sebut. Ada wakil tak apa, tak ada wakil tunggulah sampai ada wakil yang jawab. Alright, so habis dah kita punya 4 management function. Okay, sekarang ni kita nak masuk kepada management level and basic skill. Yang you tengok sekarang kita punya piramid ini, we have 3 level of management. 3 level dalam management.
Yang berada di atas kita kenali dia sebagai top level managers. Yang berada di tengah middle level managers. Yang paling bawah frontline managers. Ataupun kalau you dengar atas tu orang panggil upper level pun betul juga. Kalau yang tengah tu dikata intermediate level pun sama juga middle. Kalau yang bawah tu dikata lower level pun sama dengan frontliner. Yang bermaksud ada atas, ada tengah, ada bawah lah. Senang ingat ada atas, bawah, atas, tengah, bawah. Itu adalah level dalam kita punya management. Okay. Right. So ini adalah penerangannya 3 managerial level. Siapa orang yang berada di top management, orang yang ada di bahagian atas? Mereka adalah orang-orang yang establish objective, policy and strategy, and also making a long-term decision. Meaning to say that this kind of person is very important to our organization. Because they use a lot of pemikiran untuk dia create kita punya apa benda yang kita nak capai, objektif, ataupun dia nak buat this orang yang menggubal undang-undang, macam itulah lebih kurang menggubal, ataupun orang yang buat keputusan untuk long term punya decision. Okay, so dia adalah contohnya CEO, presiden, apa lagi, pengarah, kalau kita punya dalam kita punya UiTM, cawangan perak, rektor, so mereka berada di top level. Okay, so yang berada di middle level ini, dia akan interpret top management direction into operating plans, yang bermaksud dia akan fikirkan, okay let's say kita punya top management kata within 10 years we want to be number 1 in Malaysia. So peringkat middle ini akan interpret ayat tersebut ataupun interpret statement tersebut into strategies ataupun plan apa yang perlu kita laksanakan. Mungkin kita perlu tingkatkan dari segi marketing, kena bagus, kena bagi tahu satu rakyat Malaysia ni kena kenal barangan kita. Kita kena improve dari segi kualiti barang, kita kena cari keunikan barang kita supaya tak boleh imitate by our competitors. Tak boleh diduplicate. So kita daftar, kita intellectual property dan sebagainya lah. So itu adalah tugas-tugas yang berada di middle level. Contohnya adalah marketing manager, HR manager, financial manager, operation manager, semua manager-manager itulah. Okay, dan sampailah ke level yang paling bawah, iaitu lower level ataupun frontliner tadi, ataupun itulah dua tu je lah, lower dengan frontliner tadi kan. So mereka ini akan direct and support work on non-managerial. Bermaksud mereka takkan buat kerja-kerja pengurusan. Okay, so mereka akan melaksanakan apa yang middle level yang manager bagi tahu tadi tu. So manager kata nak tingkatkan pemasaran, marketing. So semua yang bekerja dalam yang berada di marketing level, contohnya salesman, so di grooming dia punya salesman elok-elok, yang pandai bercakap, yang ada rupa elok-elok, jumpa klien ataupun jumpa customer, buat promotion dan sebagainya. Let's say kalau apa lagi, dari segi operation nak tingkatkan lagi pengeluaran, so operator lah. So operator yang akan bertungkus lumus keluarkan produk tu. Tu kalau berada di lower level. Mereka ini tidak akan termasuk dalam management level. Ia adalah kumpulan pelaksana, bukan kumpulan penggubal. Tu maksudnya non-managerial personnel, orang-orang yang melaksanakan. Okay, make short term operating. So mereka juga boleh, kalau yang top management tadi saya kata long term decision, untuk yang lower punya level ini dia akan make short term operating, yang bermaksud supervisor boleh arrange, okay operator ni bekerja shift malam, yang ni shift pagi, yang ni shift petang.
Untuk decision yang macam tu lah on that time. Okay, boleh ke? Boleh. Boleh. Boleh boy. Alright, kalau saya kata orang ini adalah orang yang apa dia? Salesman dan juga operator tadilah, di pada level mana? Middle. Fadilah? Middle. Operator and salesman. Low. Lower. Low. 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 Good. Low lah, sebab dia adalah kumpulan pelaksana, mereka yang menjalankan kerja tu. Biasanya orang akan ingat top management ni dia banyak menggunakan pemikiran. Orang-orang yang berpengetahuan, yang lebih experience macam tu. Orang yang berada di bawah ini lebih kepada pekerjaan yang menggunakan kaki tangan. Okay, dia tak banyak berfikir tapi dia penat badan. Sebab dia yang melaksanakan. Orang yang atas dia banyak berfikir, yang bergugur, beruban cepat, dia macam tu. Bila orang yang berada yang kalau you tengok pengarah ke apa kan, muka berkerut, dia tak masa. Kalau berbanding dengan orang yang dekat bawah ni, sihat walafiat lah sebab mereka memerlukan tenaga. Kalau yang atas pemikiran, yang bawah memerlukan tenaga. Okay. Alright, so yang terakhir iaitu management skill. Tadi adalah level, 3 level. Sekarang adalah management skill iaitu basic skill yang perlu ada pada seorang manager. Okay, there is only 3 basic skill which is technical skill, human skill, conceptual skill. T, H, C. Ingat dia punya alphabet depan tu. Senang kalau dalam exam tanya, which one is not include in 3 basic skill? 3 basic skill ada 3. Mana satu yang bukan? Tiba-tiba ditanya. So ada technical. So dia ada technical skill, dia ada human skill, dia ada conceptual skill, dia ada educational skill. So you fikir macam education mesti kena ada. Human apa benda lah, technical kena ada ni. Conceptual, so you confused. Human ke conceptual? Conceptual kot tak relate. Padahal saya mention dah ada T, H dengan C. Education tak termasuk. To become the manager, tak kisahlah dia punya education level tu berada di tahap mana, as long as dia ada 3 basic skill ini, dia akan jadi manager yang bagus lah. Okay, tak semua tak ada juga manager yang bermula pada bawah. Tapi jadi manager juga. So education bukan. Kena fikir macam tu lah. So apa yang membezakan 3 basic skill ini? The first one adalah technical skill, T. Yang mana ability to use the procedure, techniques, knowledge, specialize. Yang mana mereka ini ada bidang yang mereka expert. Yang ada knowledge yang banyak. For example, accountant. For example, apa lagi? Heart surgeon, civil engineer. Yang memang pakar, pro dalam bidang tersebut. So manager kena ada salah satu bidang, salah satu ataupun 2-3 bidang kepakaran dia. Okay, kalau saya, apa bidang kepakaran saya? Kamu boleh jawab. Mengajar. Okay, mengajar. Saya mengajar, majornya dalam apa? Business. Business lah. Saya major saya dalam entrepreneurship, keusahawanan. So bila saya punya major dalam keusahawanan, you boleh ke tanya dekat saya pasal accountant? Pasal accounting. Kau ada 2 orang. Pasal accounting nak tanya kat puan sini, boleh ke? Boleh kot. Wan Suhana kata boleh. Lain? Saya mungkin tak. Tak. Putra kata tak. Lagi? Ada lagi?
Boleh tanya ke tak boleh? Puan macam mana nak balancekan akaun ni? Boleh ke tak? Kalau Boleh. macam saling berkait boleh kot. Boleh. Ada kata boleh, ada kata tak Tidak. boleh. Okey. Mungkin soalan saya ni dia related sebab memang kita belajar bisnes, memang kita expert in business ataupun expert dalam entrepreneurship, kita ada dia punya sub ni. Nak tanya pasal kiranya dalam major as a business admin ni dia ada major dia ada punya sub kepakaran. Salah satunya accounting tu pun dia belajar juga. Saya belajar accounting. Tapi saya ada knowledge sedikit pasal accounting tapi tak banyak lah. So you kena refer pada yang lebih expert, you punya lecturer. Saya tak boleh nak refer pada saya betul-betul nak belajar dengan saya pun tak pandai lah accounting, basic tu ada. Okay. Meaning to say that bila orang tu pakar dalam bidang tersebut, kalau you tanya benda yang sikit-sikit related boleh. Yang terkeluar terus, you tanya pasal engineering, saya zero knowledge lah pasal engineering. Tak tahu sangat. Okay, so saya technical skill saya more kepada entrepreneurship. Okay. And skill yang seterusnya adalah human skill, yang mana manager yang ada human skill ini dia able to work effectively with other people. Dia ada connection yang bagus dengan orang. Dia boleh komunikasi dengan baik dengan orang lain, dengan pekerja dia. Dia boleh memotivasikan orang. Dia boleh jadi a good leader. So ini adalah skill yang melibatkan orang. You nak lead orang, you nak mengetuai sesebuah kumpulan. You nak memotivasikan orang. You ada ciri-ciri itulah a good manager. Last but not least adalah conceptual skill. Yang mana conceptual skill ini adalah ability untuk melihat keseluruhan enterprise itu, keseluruhan business itu. As well as the relationships that exist among the various part in the organisation. Within our organisation ada beberapa department yang berbeza. Tapi a good manager dia boleh dia ada pengetahuan ataupun dia macam ni eagle eye, mata helang, yang mana even though itu bukan bidang dia tapi dia tahu apa yang berlaku di setiap department. Macam itulah. Supaya apa? Supaya bila ada sesuatu isu yang datang kepada dia, tak adalah dia kata macam yang mana pula ni tiba-tiba dia masalah pula ni. Ataupun dia expert dalam marketing tetapi masalah adalah dari segi operation. So dia kata tak tahulah sebab ni operation punya ni, saya tak tahu, tak expert. Tapi a good manager dia kena ada conceptual skill. Dia kena melihat secara menyeluruh. Walaupun dia manager dalam finance, dia kena ambil tahu juga what happen dekat production. Bukanlah kena 100% tahu tetapi kena prosedurnya, apa yang aktiviti yang ada dalam kita punya production, macam tu. Okay, boleh faham 3 basic skill ni? Faham. Boleh. Saya nak tanyalah orang yang tak bersuara ni kejap. Makin lama makin turun lah, 34 orang je ni. Mana ketua kelas? Puan Suhana? Ya. Ramai ke yang tak hadir ke kelas? Hari ni madam. Ya. Kelas pagi-pagi ramai tak yang tak hadir? Tak ramai sangat, dalam 2 orang macam tu. Sebab saya sekejap lagi. Sekarang ni ada 37, saya guna 2 skrin, 35 orang je yang hadir. Ada 5 orang, Suhana tak hadir. Ada 4 orang tak hadir pun. 4 orang, siapa tu? Sekejap. Kalau yang dia terkeluar masuk tu tak apalah, yang langsung tak hadir ni. 4 orang tu ramai tu.
Adakah orang yang sama? Nantilah Suhana report dekat dalam ni dalam group. Okay? Okey, baik puan. Tak apa ke saya panggil awak Suhana? Tak apa. Sebab saya rasa Puan Zainal panggil Wan kot. Sama nama dengan saya, senang nak ingat. Saya nak panggil Suhana juga. Alright, so tak apa. Sekejap lagi kita settle yang tu. Okay, yang lain okey ke? Masih okey ke? Okey. Bagus. Hak tak tidur tu lagilah bagus. Yang tak tidur tu harap-harapnya dapat A lah MGT. Yang mana tiba-tiba hilang, tak kembali tu kembalilah ke pangkal jalan. Okay, sebab kita dah habis ni. Ya Amin. Kita dah habis dah ni. Last topik dah ni untuk chapter yang ketiga. So bermaksud kita telah pun khatam 3 chapter yang terawal. Kita ada 2 je lagi chapter. 2 chapter lagi ni lepas sem break nanti kita discuss. 3 chapter ni penting sebab dia masuk dalam exam. 2 chapter lagi ni dia relate dengan assignment. Okay, bila dah habis 3 chapter, habis midterm, dah you tak payah nak sibuk-sibuk lah 3 chapter ni. Kita sibukkan diri dengan 2 chapter lagi sebab kita nak buat assignment individual. Iaitu chapter yang keempat. Assignment grouping chapter yang kelima. Minggu yang ke-7 insyaAllah kita akan go through chapter yang keempat related dengan assignment. You all dah boleh terus buat assignment. Okay, assignment yang pertama lah individual. Lepas habis cerita pasal chapter yang keempat, masuk chapter yang kelima, you boleh buat assignment grouping pula. Assignment grouping ni best. Bagi saya best lah. Okay, sebab dia relate, sebab dia ada elemen-elemen marketing yang you kena buat promotion dalam social media. Okay, ada setengah orang sukalah sebab dia kena ambil gambar cantik-cantik, kena masuk dalam IG, kena macam tu lah buat promotion. Okay, later on you kena hantar senarai nama kumpulan lah, nantilah selepas ni hantar senarai nama kumpulan. Okay, biasanya 5 orang lah untuk kumpulan. Make sure semua orang ada kumpulan, semua orang buat kerja, ya. Okay. Ada apa-apa soalan? Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Before we end our class, as usual, ini yang terakhir dah saya minta buat peterminda ni. Buat nota ringkas ni, yang terakhir kalinya. Okay, buat nota ringkas. Hantar seperti biasalah, saya akan kongsikan link Google Drive dalam Google Classroom. So hantarnya adalah dalam Google Drive. Ada siapa-siapa lagi tak yang tak berapa familiar dengan Google Drive tu? Yang tak pandai nak hantar lagi? Saya nak tunjuk ni. Ada tak? Tak ada. 2, 3, 4, Mungkin tak ada. 5. 5. Tak ada okay. Alhamdulillah kalau tak ada, semua masing-masing dah pandai dah guna Google Drive. Okay, jangan ada masalah lagi. Ni dah berapa kali hantar dah ni. Okay, alright. Setakat itu kelas saya pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak dengan kehadiran you all. Yang hadir awal saya ucapkan ribuan terima kasih. Yang terkeluar termasuk saya doakan line you okey lepas ni. Line you speednya tinggi, high speed lepas ni. Kan? Apa lagi? Yang dapat allowance, gunakan duit sebaik-baiknya. Yang berada di kampus, jaga diri elok-elok. Yang berada di kampus boleh balik ke minggu depan? Boleh. Boleh. Atika kata boleh. Okay. Boleh balik. Alhamdulillah lah. Boleh. Kalau sem lepas memang tak boleh balik sampai ke akhirnya. Sebab kita berada di fasa yang keempat sekarang ni di Perak. Nasib baik boleh balik. Kalau boleh balik saya pun rasa seronok. Kalau tak boleh balik kesian you all duduk dalam kampus. Okay.
Alright, kita tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dan juga surah Al-As. Amin ya Rabbal Alamin. Gunakan masa cuti dengan sebaiknya. Yang memerlukan rehatlah sebaiknya. Yang nak siapkan assignment, organize your time management. Okay. Jumpa lagi 2 minggu akan datang dengan semangat yang baru. Sebab kita dah habis separuh masa pertama lah untuk semester ni. Ada satu lagi separuh masa. So nanti you kembali refresh yourself. Kembali dengan semangat yang baru. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam. Thank you, Madam. Thank you, Mida. Sama-sama. Terima kasih Puan. Sama-sama.